العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita hubungkan silaturahim. Mari kita adakan satu perjumpaan untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Betul ya? Jadi dalam secara khususnya kalau dilihat daripada hadis-hadis Rasulullah ini yang akan disampaikan dalam kitab ini, dia adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ataupun kaum kerabat yang dekat ataupun yang mempunyai ikatan rahim seperti anak-anak, adik-beradik, ibu dengan ibu bapa, bapa saudara, mak saudara, datuk, nenek, ni. Okay. Jadi untuk itu kalau kita katakan hubungan sesama Islam ni, hubungan sesama Islam, dia kalau melihat kepada al-muslimu akhul muslim, kan? Seorang muslim itu adalah bersaudara. Jadi kita kata ukhuwah Islamiyah, hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan kepersaudaraan. Sebabnya hadis yang menyatakan silaturahim ini amat kuat dan amat, maksud saya amat ketat. Dia punya apa nama itu, kalau sampaikan, saya bagi contoh begini, sampaikan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Begitu kuatnya perintah ni, sebenarnya. Ya. Jadi kita tengok beberapa hadis di sini nanti, mungkin kita akan lebih apalagi makna yang dikatakan silaturahim ini akan lebih jelas lagi. Mari kita ikuti dalam kitab ini, kita baca dari apa namanya, dari awal lah ya. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, seorang badui menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kendali untanya lalu berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku ke surga Allah dan menjauhkan diriku dari api neraka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a, supaya engkau menyembah Allah dan jangan syirikkan Allah. Itu pertama dulu. Kenal tu sembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Zat yang lain, cara penyembahan yang tak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dulu-dulu orang menyembah patung berhala. Tapi kalau ditanya kepada mereka, siapakah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Mereka kata Allah. Orang-orang kufar Makkah itu kata Allah. Tapi bila ditanya balik mereka, mengapa kamu sembah berhala ni? Kata mereka, kami sembah berhala ni sebagai perantara
antara kami dengan Allah. Ini dalam Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Allah. Kalau engkau ya Muhammad bertanya kepada orang kufar Quraisy Makkah ni, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka kata Allah. Kenapa kamu tak sembah Allah? Apa berhala ni? Katamu jawab, dinyatakan dalam Al-Quran, la na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Kami tidak menyembah berhala ini melainkan antara kami dengan Tuhan yang menjadi. Jadi syara ni pun syirik juga, walaupun dia kata Allah yang menjadikan langit dan bumi. Betul Dan kita berhati-hati juga dengan syirik yang dikatakan pada sifat dan asma Allah tu, al-asma wa sifat. Kalau percaya kepada sifat-sifat yang ada pada manusia ataupun selain Allah, yang mana sifat itu adalah milik Allah, milik Allah sifat tu, tapi dia percaya milik Allah tu adalah sifat yang ada pada manusia. Doktor tu, seorang doktor pakar, menyembuhkan dia dengan mencari ubat yang sesuai, contoh. Maka dia kata doktor itulah yang menyembuhkan dia, sebab doktor tu doktor pakar. Contohnya kan, yang maha menyembuhkan adalah Allah. Sebab musababnya je, asbabnya je Allah beri kesembuhan itu dengan melalui doktor tu. Betul. Kita kena hati-hati juga tu. Jadi syirik ini iaitu menyelamatkan. Kalau kita kata yang menyelamatkan itu adalah tongkat ke, ataupun keris ke, ataupun cincin yang kiranya dipakai, cincin yang daripada datuk nenek dulu ke umpamanya, tu kita hati-hati. Kena hati-hati itu. Jadi ini katakan, jangan supaya kamu menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah, satu. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dirikan salat. Memang kalau orang tak mendirikan salat, susahlah nak pergi ke syurga seperti yang diminta dia ni kan. Memang salat itu adalah tiang agama. Kalau kamu runtuhkan salat, kalau kamu tidak salat, berarti kamu meruntuhkan tiang agama. Runtuhlah segala-galanya. Sebab tiangnya itu penting. Runtuhlah rumah itu kalau ada tiangnya. Yang seterusnya, wa tu'tiyaz zakata wa tasilar rahim. Yang seterusnya yaitu kamu membayar zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian itu ketiga kan. Mengeluarkan zakat ni pun kena hati-hati juga. Kadang-kadang kita buat diam aja, diam aja, berlalu tahun, tak tiba-tibanya tak tahu zakat tak kira lah, diam-diam aja. Harta tu begitu aja, tak pernah. Ini adalah bukan kita yang ada di sini ni lah, mungkin sebahagian ada yang leka lah kan. Berlalu tahun itu tiba-tiba zakat tu tak dikira-kira, tak pernah pun. Contoh kan, dikeluarkan zakat, yang dikeluarkan zakat fitrah aja, padahal zakat tu banyak lagi. Bukan zakat fitrah aja, zakat simpanan harta tu, simpanan wang di bank tu, zakat yang disimpan. Kalau simpan di tabung haji, dia keluarkan zakat sekali kan, alhamdulillah. Kalau yang simpan di bank tu, macam mana? Simpan di ASB tu, Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Nasional, fixed deposit, apa semua tu, itu macam mana? Kena kira zakatnya, tuan-tuan. Itu kan, kalau sekurang-kurangnya pun kalau kita tak kira tu, keluarkan je lah, ini zakat saya. Lebih dan
Tapi kalau diam aja langsung tak keluar satu sen pun, kan harta tu ada disimpan. Kecuali kalau miskin memang tak ada harta. Harta tu simpanan tu. Kira sendirilah. Kalau tak pun suruhlah orang ni kira. Ataupun kurang-kurangnya kita keluarkanlah tiap-tiap tahun. Kalau terlebih kurang tu Allah. Mungkin terlebih tak apalah. Lebih tu jadi sedekah lah. Ya kita jadi sedekah lah tu. Kalau mau lebih kan. Banyak yang keluarga orang fakir miskin ni ditolong kan. Niat kan tu ni zakat saya. Zakat saya. Zakat harta. Zakat simpanan harta. Alhamdulillah. Betul ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita selamat daripada iaitu dosa daripada tidak mengeluarkan zakat. Sebab zakat ni hak fakir miskin. Bukan hak kita. Kita diberi oleh Allah rezeki, tapi sebenarnya kita kena keluarkan 2,5% daripadanya. Apabila sampai tahunnya, 1 tahun hijrah, dan apabila sampai bilangannya, melewati bilangan jumlahnya, jumlah harta tu. Betul ya? Baik, yang keempat adalah hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim tu maknanya di sini berkait dengan menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, mendirikan salat, membayar zakat dan hubungkan silaturahim. Jadi begitu ketat ni, begitu kuat perintah ni. Hubungan silaturahim. Baik, kita tengok cerita ni tuan. Cerita Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Berkata ia, kunna julusan ashiyata Arafah 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang berada di Arafah. Ya. Iaitu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat yang Abdullah bin Abi Aufa ni lah bercerita. Kami sedang duduk bersama Rasulullah berada di Arafah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim liyaqum. Bersama kami di sini siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan family, hubungan silaturahim kekeluargaan. Gila kalau kasarnya siapa memutuskan hubungan silaturahim, maka silalah beredar. Macam itulah tu. Maka apa yang terjadinya selepas itu, falam yaqum ahadun illa, tiada siapa pun yang bangun kecuali seorang lelaki. Kana min aqsal halaqah famakatha ghaira ba'id. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laka lam yaqum ahadun minal ghairuk. Maka dia pun lelaki ini bangun lelaki ini. Kemudian dari tengah-tengah kami tu bangun seorang lelaki, maka tidak ada orang kecuali seorang di belakang tu, dia belakang halqah, di belakang majlis tu, dia sendiri yang bangun. Ya, kemudian dia pun beredar dari tempat itu. Kemudian tak berapa lama dia datang balik ke majlis itu. Maka Rasulullah SAW bertanya Rasulullah, malaka lam yaqum ahadun minal halaqati ghairuk. Maka Rasulullah bertanya, mengapa engkau ni bangun tadi, kemudian engkau datang lagi. Macam itu kan. Qala ya Nabi Allah, sami'tu allazi qulta fa'ataitu khalatan li kanat tusarimuni tuqati'uni faqalat ma ja'a bika ma hadha da'buka. Maka katanya saya bangun tadi, saya
mak saudara lah. Bapak saudara, khalatun mak saudara. Kalau kita mak saudara ni memang hubungan silaturahimnya kuat lah, ya kan? Apa itu kata-kata tak batal sembahyang kan, dan boleh jadi wali kan kalau pak saudara ni kan. Nah, jadi dia pun pergi, katanya saya datangi mak saudara saya ya Rasulullah tadi, sebab mendengar sabda engkau ya Rasulullah, jangan duduk di sini orang yang memutuskan silaturahim. Maka saya pun teringat saya memutuskan hubungan silaturahim dengan mak saudara saya. Maka saya pun pergi mendatangi beliau, dan kemudian fa akhbartuha, saya beritakan kepada mak saudara saya itu tentang sabda engkau ya Rasulullah, jangan duduk dalam majlis ini orang yang memutuskan kekeluargaan. Maka saya pun saya memutuskan kekeluargaan, maka saya pun pergi mendatangi, beritakan kepada mak saudara saya, fa akhbartuha billazi qulta fastaghfarat li wastaghfartu laha. Saya beritahulah kepada mak saudara saya tentang sabda engkau tu, jangan duduk dalam majlis engkau orang yang menghubungkan silaturahim. Maka saya beritahu kepada mak saudara saya, maka mak saudara saya itu pun meminta ampun kepada Allah atas memutuskan silaturahim selaba ini, dan saya pun meminta ampun baginya juga. Wastaghfartu laha. Jadi kalau Allahu yaghfiruka, semoga Allah mengampunkan engkau. Gitu kan. Allah pun kata pun Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya. Dosa apa? Dosa menghubungkan silaturahim. Mereka baik-baik lagi semua. Wahai mak saudaraku, begini sabda Rasulullah. Rasulullah melarang untuk duduk dalam majlisnya. Maka mak saudara pun kata, Allahu yaghfiruka, Allah mengampunkan engkau wahai anak buahku, semoga Allah mengampunkan engkau. Maka si ini pun kata, Allahu yaghfiruki, semoga Allah mengampunkan engkau wahai mak saudaraku. Mereka pun berbaik-baik. Begitu kan? Begitulah. Semoga Allah mengampunkan kita. Begitulah. Mari kita baik-baik semula. Semoga Allah mengampunkan kita. Macam tu dah. Mengampunkan dosa kita, memutuskan silaturahim. Kemudian apa Rasulullah kata? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berkata, ahsanta, engkau baik sekali perbuatan engkau. Kalau orang Arab katakan ahsanta, ni perbuatan engkau ni, baiknya akhlak engkau, perbuatan engkau ni. Contohnya kalau perempuan apa? Ahsanti. Ya. Ahsanta ijlis illa rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Duduklah, kata Rasulullah. Sesungguhnya tidak akan turun pada satu kaum itu rahmat Allah, melainkan bagi orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Maknanya Allah memutuskan hubungannya, kasih sayangnya kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Dalam satu hadis Qudsi ada satu yang saya pernah baca, tuan-tuan. Dikatanya Allah berfirman begini, aku petik nama engkau daripada salah satu namaku. Mana nama kau tu siapa? Rahim tu lah. Silaturahim, Rahim kan. Kalau kita nama Abdul Rahim bagus lah tu. Hamba yang mengasihani. Rahim, Abdul Rahim. Kalau Rahim aja macam nama Allah pula. Itu makanya tambah Allah, tambah Abdun, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Karim. Kan?
Jadi tambah abdun tu, hamba yang daripada yang rahim tu, daripada yang mengasihani tu. Siapa ni? Ini Abdul Rahim, hamba Allah yang mengasihani. Begitu. Jadi kata Allah, aku petik nama engkau daripada namaku, katanya. Siapa yang dipetik nama tu? Rahim tu. Jadi aku hubungkan kasihku kepada orang yang menghubungkan engkau, kata Allah. Hadis qudsi. Siapa yang menghubungkan silaturahim, aku hubungkan kasihku kepadanya. Dan aku putuskan kasihku kepada orang yang memutuskan engkau. Yang memutuskan silaturahim, aku putuskan kasihku kepadanya. Itu di hadis qudsi. Jadi tuan-tuan hadirin rahmati Allah, maknanya di sini ya kita kita tahu bahawa kedudukannya silaturahim itu adalah begitu kuat dan tinggi di sisi manusia kita ni, hamba-hamba Allah ni, untuk menghubungkan. Kadang-kadang ada di antara adik-beradik kan bertengkar kan tuan-tuan ya. Bertengkar ni, berselisih pendapat ni biasalah itu kadang-kadang. Tak dapat nak elak. Kata orang petua-petua apa ni, pepatah-patah orang Melayu kita, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Tiada ranting yang tidak patah, tiada gading yang tidak retak, tiada manusia yang tidak bersalah. Ada je kadang-kadang. Cumanya janganlah emosinya marah sehingga sampai marah tu kata, aku tak akui engkau sebagai adikku lagi, aku tidak akui engkau sebagai kakakku, sebagai abangku. Contohlah tu kan. Mana lepas itu pun mereka tak bercakap-cakap sampai bertahun-tahun. Tuan-tuan, tak tanya khabar pun. Itu memutuskan silaturahim. Kalau sekadar bertengkar sikit, lepas tu baik-baik, biasalah. Kita adik-beradik ni begitu dulu kan. Bergaduh-gaduh dulu masa kecil-kecil kan, bergaduh-gaduh, lepas tu baik balik kan. Bergaduh-gaduh, lepas tu baik balik, biasalah. Adik-beradik kan, dia hidup tu kita sehari-hari hidup bersama hidup hari-hari kan. Pagi ni bergaduh, malam nanti tidur sama-sama balik, adik-beradik kan. Macam tu lah. Jadi kalau kata orang lagi kan apa ni, air cincang tak putus tu, jangan putus lah. Jadi jangan sampai putus lah. Macam air lah, jangan putus. Kalau genting-genting tu, genting pun tapi jangan putus. Ting-ting ke telinga tikus, biar genting tapi jangan putus. Macam tu lah. Kurang. Betul, Jadi janganlah terlampau. Jadi ingatlah bahwasanya siapa yang memutuskan silaturahim ini, Allah akan memutuskan kasihnya kepada mereka. Apalah artinya hidup kita di dunia ni kalau Allah memutuskan kasihnya kepada kita. Benar. Baik, kita ambil sedikit lagi tuan 7,5 boleh. Ataupun dah letih dah, apa kata orang ni, lembik dah. Lembik tu mana kata orang letih, lelai, longlai, lesu kan. Maklumlah ada yang bangun awal tadi kan, ada yang tahajud lagi, kemudian menunggu subuh berjamaah, Quran, apa ni semua. Alah, tak apalah. Saya pun tak nak lama-lama sangat. Cara tuan-tuan hari Minggu ni kan, ambil lah sikit lagi ni. Sikit lagi, 7,5 biasanya okey kan. 7,5 kan jadi Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, saya mempunyai keluarga, family, yang saya hubungi tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Kepada saya baik kepada mereka dan mereka menzalimi kepada saya. Dia tak nak baik, tapi saya baik, baik, tapi dia orang tak baik. Itu keluarga saya, katanya. Dan saya tolong membantu mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Apakah boleh saya membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama? Saya pun dah give up dah. Boleh tak saya balas? Pedulilah, kalau dia memang dah tak baik lagi, saya pun tak nak baik lagi lah.
Boleh tak begitu ya Rasulullah? Itulah kira macam tu ni. Kita mudahkan bahasanya. Dia kan macam tuan-tuan, engkau siapa sangat? Aku dah baik-baik dengan kau tak engkau siapa sangat? Kau fikir aku takut dengan kau? Contohlah. Si kakak memutuskan si adik tu nak berbaik, si kakak tak nak. Kau fikir aku takut dengan kau? Walau kau macam tu pula lah. Jadi jawab baginda Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Sebab jika kamu membalas mereka dengan perbuatan yang jahat mereka atau perbuatan yang memutuskan silaturahim itu, maka samalah mereka. Sama-sama dapat murka Allah, kan? Tetapi hendaknya engkau tetap mengambil cara yang lebih baik itu, bersabar, terus menghubungkannya. Tetap menghubungi mereka. Dia tak mau hubungi, engkau hubungilah. Dia tak tanya khabar, engkau tanya khabar. Betul. Kadang-kadang ada tu masuk dalam majlis ni, adik-beradik ni, bukan main lagi. Dia keluar tu langsung, dia masuk adik dia yang si Along keluar. Tanya juga, Long apa khabar Long? Macam tu. Walaupun dia masuk, dia keluar kan, mesti kita masuk dia keluar. Long apa khabar Long? Tanya juga khabar dia walaupun dia tidak mahu menghubungi kita. Ini hebat ni, satu sifat yang baik lah, sifat Rasulullah SAW juga ni. Selalu Rasulullah memang sentiasa menghubungkan kepada orang yang hatta memutuskan hubungan silaturahim. Maka selalulah engkau akan mendapat bantuan dari Allah selama engkau berbuat demikian. Engkau akan sentiasa mendapat bantuan dari Allah, sentiasa mendapat maghfirah, keampunan dari Allah. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain, Allah akan murahkan rezeki, Allah akan panjangkan umur engkau, berkatkan umur engkau. Alhamdulillah. Sampai situ dulu tuan-tuan. 1172 Ini kan tuan 172. Nanti kita sambung balik insya-Allah. Boleh masa minggu depan, bulan depan. Minggu ke-3, minggu ke-4 adalah ini. Jadi bulan depan minggu ke-3, minggu ke-4 ini kuliah subuh. Minggu pertama, minggu kedua, Sabtu itu kitab Sakaratul Maut. Itu kuliah maghrib dengan saya lah. Dengan saya lah. Dengan yang ustaz lain banyak, hari-hari malam-malam ada kan. Tiap malam ada. Baik, terima kasih tuan. Banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kehadiran tuan-tuan, dan juga mohon maaf banyak-banyak apa-apa kesilapan kita yang baik itu semua adalah hidayah dari Allah. Yang kurang itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la yatba'una shaqiyya wa la mahruma. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azaban nar وارخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.